Hai hai hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi anak-anak pelajar. Okey, apa khabar anak-anak pelajar hari ini ya? Cikgu harap anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini satu lagi perkongsian daripada cikgu ya berkaitan dengan bab pemasaran. Ya, untuk kali ini kita masih di bawah subtopik yang pertama, pendekatan pemasaran ya, di bawah anak topik perancangan strategik. Untuk kali ini cikgu akan terangkan berkaitan dengan analisis portfolio perniagaan iaitu matriks BCG. Jadi untuk mengetahui ya berkaitan dengan ya apakah itu matriks BCG, ya kita jumpa sebentar lagi. Okey anak-anak pelajar, ya, jangan lupa untuk share, komen dan like serta subscribe channel cikgu ya supaya kamu dapat notification untuk video-video cikgu akan datang. Okey anak-anak pelajar, kita lihat ya berkaitan apa yang akan cikgu terangkan untuk sesi kali ini. Okey. Untuk perkongsian hari ini ya, seperti yang cikgu telah maklumkan di awal tadi, cikgu akan kongsikan ataupun terangkan berkaitan dengan matriks BCG. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu ya objektif pembelajaran kita yang mana diharap di akhir video nanti anak-anak pelajar dapat ya membincangkan pendekatan strategik pemasaran iaitu berkaitan dengan analisis portfolio perniagaan ataupun matriks BCG. Okey. Analisis portfolio perniagaan ataupun matriks BCG ini adalah sebelum itu ya cikgu mau terangkan dahulu ya berkaitan dengan portfolio perniagaan itu. Ya, portfolio perniagaan ialah ya satu kumpulan perniagaan ataupun produk yang dijalankan oleh organisasi perniagaan. Ataupun dengan kata nama lainnya, portfolio perniagaan itu merujuk kepada jenis keluaran ya yang dijalankan oleh sesebuah organisasi. Okey, yang mana matriks BCG ini dibentuk oleh kumpulan pakar perunding Boston. Okey. Dalam matriks BCG ni ya, dia merupakan satu penilaian tentang tahap potensi perkembangan pasaran sama ada tinggi atau rendah. Okey, yang mana terdapat ya dalam matriks BCG itu dia terdapat share pasaran yang mana share pasaran ini merujuk kepada peratusan produk ataupun perniagaan itu menguasai pasaran. Jadi apa yang akan kita lihat dalam matriks BCG itu, satu, kita akan dapat lihat berkaitan dengan share pasaran. Okay. Kemudian kita juga akan dapat lihat berkaitan dengan kadar pertumbuhan pasaran yang mana merujuk kepada kadar peningkatan permintaan dalam pasaran. Okey, itu secara umumnya lah ya berkaitan dengan matriks di BCG. Ya, yang mana matriks ini kita gunakan untuk melihat kedudukan ya ataupun potensi perniagaan ataupun keluaran yang keluaran organisasi perniagaan yang terdapat di pasaran. Okey. Okey anak-anak pelajar, ini pula adalah berkaitan dengan ini gambar rajah matriks BCG ataupun nama lainnya adalah matriks pertumbuhan pasaran. Yang mana kalau anak-anak pelajar dapat lihat, okey, yang di sebelah atas ini yang mendatar ini dia melihat kepada share pasaran. Okey, share pasaran relatif yang mana sebelah kiri tinggi dan sebelah kanan ini rendah. Okay, yang sini pula yang menegak dari atas ke bawah ini menunjukkan kepada kadar pertumbuhan pasaran. Okey, sebelah atas rendah. Sebelah atas ni tinggi. Cikgu terlupa ni. Sebelah atas ni tinggi, sebelah bawah ni rendah. Okey, sebelah atas ni tinggi ya nak pelajar, cikgu tersilap. Jadi inilah gambar rajah matriks pertumbuhan pasaran ataupun nama lainnya matriks BCG.
Okay, seperti yang cikgu telah terangkan sebentar tadi, share pasaran merujuk kepada peratusan, ya, perniagaan ataupun keluaran itu menguasai pasaran. Okay, kadar pertumbuhan pasaran ini adalah merujuk kepada potensi pertumbuhan pasaran bagi setiap perniagaan ataupun keluaran itu di pasaran. Okay. Jadi apa yang pentingnya untuk matriks BCG ini adalah kita para pelajar kena tahu apa ciri-ciri untuk setiap jenis, ya, keluaran yang terdapat dalam matriks BCG. Okey, yang pertama kita lihat di sini dia ada keluaran bintang. Okey, keluaran bintang ataupun star lah, ya. Yang mana untuk keluaran yang berada pada peta bintang ataupun pada kedudukan bintang ini, ya, dia merujuk kepada kadar pertumbuhan pasaran yang tinggi dan share pasarannya juga adalah tinggi. Okay. Mana perniagaan yang berada pada peta bintang ini dikatakan mempunyai potensi untuk berkembang. Okay. Memerlukan pelaburan yang besar kerana dia ada potensi yang besar untuk berkembang, dan perniagaan ataupun keluaran yang berada di peta bintang ini dikatakan, ya, boleh menjana keuntungan yang tinggi kepada organisasi. Ya, samalah dia punya sinonimnya dengan bintang, yang mana bintang itu kamu lihat dia sentiasa bersinar. Jadi maknanya keluaran yang berada pada peta bintang ini dia akan sentiasa bersinar. Maknanya dia akan sentiasa, dia ada potensi yang besar untuk berkembang. Oleh itu organisasi perlu membelanjakan wang yang banyak ataupun melaburkan, ya, sejumlah wang yang banyak untuk memastikan perniagaan ini berkembang dan memperolehi keuntungan yang tinggi. Okey, yang kedua adalah lembu kontan. Okey. Itu terbang. Lembu kontan ini bagi keluaran ataupun perniagaan yang berada di peta lembu kontan pula ataupun cash cow ini, kadar pertumbuhan pasarannya rendah dan share pasarannya adalah tinggi. Kamu lihat kalau dalam peta tu kan yang tadi tu, sebelah atas mendatar dari kiri ke kanan itu share pasaran, sebelah bawah, sebelah tepi dari atas ke bawah kadar pertumbuhan pasaran. Okay, sebelah kiri tinggi, sebelah kanan itu rendah, manakala yang sebelah atas tinggi, sebelah bawah itu rendah. Okey. Perniagaan pada kedudukan lembu kontan ini dikatakan lebih stabil dan dapat menjana banyak keuntungan. Okay, biasanya perniagaan ataupun keluaran yang berada di peta lembu kontan ini adalah keluaran yang telah berada lama di pasaran, yang mempunyai kedudukan yang kukuh. Ya. Okey. Seterusnya, ya, untuk perniagaan ataupun keluaran yang berada di peta lembu kontan ini, ya, dia hanya memerlukan, ya, melibatkan sedikit pelaburan, ya, sahaja untuk mengekalkan kedudukan perniagaan itu dalam pasaran. Sebab apa? Sebab perniagaan ataupun keluaran yang berada di peta lembu kontan ini adalah perniagaan serta keluaran yang telah kukuh kedudukannya di pasaran. Pengguna telah tahu kualiti produk. Dia ada pengguna yang setia. Jadi pelaburan yang diperlukan itu sedikit, ya, tidak sama macam keluaran yang berada pada peta bintang tadilah, ya. Sebab apa yang dilakukan oleh pihak pemasar pada keluaran ataupun aktiviti perniagaan yang berada di peta lembu kontan ini lebih kepada untuk aktiviti-aktiviti untuk mengekalkan, ya, kedudukan perniagaan ini di pasaran sahaja. Okey, kemudian kita ada, ya, yang ketiga iaitu keluaran yang berada di peta tanda tanya ataupun question mark lah. Namanya pun question mark, tanda tanya. Maknanya keluaran ataupun perniagaan yang berada di peta ini kita tidak tahu lagi dia punya masa depan. Kita tidak tahu lagi dia punya hala tuju perniagaan tersebut. Kita tidak tahu lagi bagaimana kedudukan perniagaan tersebut. Sebab itu dia diletakkan di peta tanda tanya. Okey, sebab apa? Ya, untuk perniagaan yang berada di peta tanda tanya ini, kadar pertumbuhan pasarannya rendah dan share pasarannya tinggi. Okey, kadar pertumbuhan pasarannya rendah sebab kita untuk perniagaan ataupun
keluaran yang berada dalam peta tanda tanya ini, ya, dia belum mampu perniagaan yang berada di peta tanda tanya ini, kita tidak tahu dia punya masa depan lagi macam mana. Kita tidak tahu macam mana lagi perkembangan perniagaan tersebut. Ya, sebab itu kadar pertumbuhan pasarannya masih rendah. Tetapi share pasarannya tinggi. Kenapa? Kerana kemungkinan ya perniagaan ini ya menguasai pasaran adalah tinggi. Okay, biasanya produk ataupun keluaran ataupun perniagaan yang berada di peta tanda tanya ini adalah perniagaan ataupun keluaran yang baharu di pasaran. Ya, pengguna belum tahu, ya, pengguna belum kenal, ya, dan tapi dia ada potensi untuk menguasai pasaran yang besar lah. Okey. Okey, ini ya potensi keluaran belum diketahui sebab dia baharu. Ya, jadi kita tidak tahu lagi sama ada produk itu mampu menguasai pasaran, diminati oleh pengguna ataupun sebaliknya. Okey, yang mana di sini ya untuk perniagaan ataupun keluaran yang berada di peta tanda tanya ini, ya, organisasi memerlukan usaha pemasaran yang banyak, yang agresif lah untuk memastikan perniagaan ataupun produk itu berkembang. Okey, serta ya perniagaan dan keluaran yang berada di peta ini memerlukan pelaburan yang besar untuk mengekalkan kedudukan dan meningkatkan perolehannya. Okay, biasanya untuk produk ataupun perniagaan yang berada di kedudukan tanda tanya ataupun berada di kedudukan peta tanda tanya ini, ya, kemungkinan untuk dia beralih kepada keluaran bintang itu ada dan kemungkinan juga untuk dia beralih kepada keluaran anjing pun ada. Sebab kita tidak tahu lagi potensi keluarannya macam mana. Okey, dan yang terakhir ya, kita ada ya keluaran anjing ataupun dog lah, ya, yang mana di sini untuk perniagaan ataupun keluaran yang berada di peta anjing ini dikatakan kadar pertumbuhannya rendah dan share pasarannya juga rendah. Okey. Di sini, ya, keluaran ataupun perniagaan ini dikatakan sudah tidak mempunyai potensi untuk berkembang, ya, sebab itu kadar pertumbuhannya di pasaran pun rendah dan share pasarannya juga rendah. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh pemasar ataupun organisasi perniagaan sama ada menghentikan keluaran itu daripada terus dikeluarkan ataupun keluarkan terus daripada perniagaan lah, ya. Ya, sebab kita lihat di sini pertumbuhannya rendah, kadar pertumbuhannya rendah dan share pasaran juga adalah rendah. Jadi kemungkinan untuk perniagaan ini menyumbang kepada keuntungan adalah sangat-sangat tipis. Ya, apa yang boleh dilakukan oleh pihak organisasi, ya, pihak organisasi perlu melakukan banyak penyelidikan dan pembangunan lah R&D sekiranya ya ingin mengembangkan potensi perniagaan ataupun keluaran yang berada di peta anjing inilah, ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, perniagaan ataupun keluaran yang berada di peta anjing ini ya hanya akan mendatangkan kerugian ataupun keuntungan yang minimum sahaja. Ya, sebab itu antara tindakan yang boleh dilakukan oleh pemasar ataupun organisasi perniagaan sama ada mengeluarkan ataupun menghentikan terus pengeluaran produk ataupun perniagaan tersebut, ataupun melakukan lagi R&D, ya, dengan cara mengubah suai produk itu supaya produk yang berada di peta anjing ini menjadi produk yang boleh berada di peta tanda tanya semula. Okey. Jadi, ya, anak-anak pelajar itu berkaitan dengan matriks BCG. Yang mana matriks ini digunakan untuk kita melihat kedudukan perniagaan ataupun keluaran ya organisasi di pasaran. Ya, yang mana kita boleh lihat berapa peratuskah share pasaran yang dikuasai oleh setiap keluaran ataupun perniagaan dan bagaimana dengan kadar pertumbuhan pasaran perniagaan serta keluaran itu di pasaran.
Okey, jadi pihak organisasi ataupun masa boleh merangka strategi yang bersesuaian ya, sama ada untuk mengekalkan ya atau untuk membangunkan ya produk yang berada mengikut peta masing-masing ya, sama ada keluaran ataupun perniagaan milik organisasi perniagaan tersebut. Okey, anak pelajar, jadi itu saja perkongsian cikgu berkaitan dengan matriks BCG. Ya, cikgu harap ya video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar. Sekiranya bermanfaat, bolehlah kongsikan ya dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jangan lupa teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, jadi sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.